Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Salam. Uh, untuk memulakan perkongsian saya ini, mula-mula saya ingin mengucapkanlah saya doakan agar para sahabat di mana saja anda berada, agar apa yang saya kongsikan ni saya minta kalau ada mesej saya yang tuan-tuan dan puan-puan pada satu masa nanti teringat, insya-Allah benda ni akan menjadi satu orang kata apa pegangan lah yang pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji Ramli, pihak pengasih, sebab pihak pengasih ni sebenarnya dekat di hati saya. Inilah tempat saya mula mendapatkan pemulihan saya yang pertama lepas 17 tahun. Memang banyak apa orang kata jasalah apa pengasih dengan saya. Saya hadir hari ini sebagai secretary kepada Narcotics Anonymous. Alright. Jadi sesuai dengan apa yang Tuan Haji cakap, tema hari ini, recovery is possible. Pengalaman saya ni tak banyak beza lah dengan orang lain. Alright. Saya mengguna selama 17 tahun. Kita semua bukan unik. Okay. Cerita kita berbeza-beza. Alright. Tapi kita semua mencari pemulihan. Dan saya punya cerita ni pula, saya start mengguna ni agak lewat. Saya start merokok lewat, saya start mengguna lewat umur 24 tahun. Dalam masa setahun saya belajar hisap rokok, terus saya pergi ke heroin dan saya start dengan heroin selama 17 tahun. Tapi cerita saya bekerja masa tu. Jadi saya ingat lagi masa first day saya masuk kerja. Sebab kerja tu dia kerja yang apa dengan sebuah multinational. Saya ingat saya masuk pergi kerja tu saya bawa urine member dalam poket. Saya bawa dalam botol apa poket tu saya simpan dalam poket saya dan kebetulan saya dapat kerja. Alright. Dan dari situlah saya rasa permulaan apa penipuan yang saya buat pada diri saya sebab saya percaya yang saya boleh menjadi seorang penagih yang berjaya lah. Alright, sebab kebetulan dengan kerjaya yang saya ada pada masa tu, saya bekerja di luar negara, saya earn apa gaji apa 5 angka. Tapi apa yang saya nak sampaikan kat sini, apa penyakit ketagihan ni dia sebenarnya dia tak ada apa cara kita nak menang lah. Alright. Lambat laun dia akan makan kita juga. Okay, tak ada cara. Alright. Saya cukup berbangga pada masa tu. Saya ingat lagi saya punya ego cukup besar. Saya selalu kalau bergaduh dengan isteri saya akan kata kau sibuk apa? Duit makan aku bagi cukup apa semua. Nak mengguna apa ni semua duit aku. Jangan sibuk. Alright. Tapi towards the end tu saya kalah juga. Okay, sehingga sebelum saya mencari pemulihan tu saya berhutang dengan Along, saya berhutang dengan rakan-rakan, jadi tak pernah cukup lah. Alright, so itu ceritanya. Jadi lepas saya masuk ke pengasih selama 8 bulan dan saya ingat lepas saya keluar daripada pengasih tu, saya buat kesilapan saya yang pertama dalam pemulihan. Alright, sebab apa bila saya keluar tu saya ingat okey saya dah berhenti dah. Jadi saya tak perlu apa-apa lagi dah. Alright, jadi saya 1 bulan 2 bulan pertama tu saya masih lagi berhubung dengan rakan-rakan di dalam pemulihan di pengasih. Tapi lepas tu saya tengok satu peer saya dah apa meninggalkan perjumpaan. Jadi saya pun kata tak apalah. Aku boleh buat ni sebab apa kerja masih ada lagi. Saya masih lagi bekerja di tempat lama. Keluarga masih kuat lagi. Jadi saya kata okeylah sekarang ni dadah dah ada, apa masalahnya kan? Patutnya hidup okeylah. Tapi sebenarnya itu satu kesilapan saya yang pertama sebab tanpa perhubungan, tanpa orang kata apa orang kata cuba melakukan pemulihan sendiri, nak berhenti senang, nak kekal bersih ni orang kata susah. Right, jadi saya hold on, saya pegang, saya cuba setahun 9 bulan saya bertahan, lepas tu saya jatuh balik. Dan saya jatuh balik pun tahulah cerita dia ambil masa sehari dua je. Sehari dua je saya dekat Brickfield tu lalas situ jugalah tempat dia. Saya ingat lagi hari ketiga masa saya pergi ambil barang tu saya geling kepala, saya kata ni dah balik ke asal lah ni, tapi inilah penyakit ketagihan. Dia punya orang kata apa? Orang kata kesan dia tu, saya tahu saya dalam keadaan kesakitan tapi saya tak boleh nak buat apa-apa. Alright, walaupun saya dalam kesakitan, saya tahu ni dah balik ke asal lah. Semua usaha saya dah pulih, dah bersih. Dan saya ingat lagi masa saya keluar daripada pengasih, saya selalu berlagak dengan orang. Saya kata, saya tak faham kenapa orang nak menagih semula. Selepas 17 tahun mengguna, bila saya dapat pemulihan ni, bersih kali pertama ni, saya tak faham kenapa orang nak menagih semula. Tapi lalas jadi kat saya balik. Alright, dan jadi bila jadi kat saya balik, saya diberi pilihan oleh keluarga nak balik ke pusat ataupun nak buat cara macam mana. Jadi saya pun pergi, saya contact seorang kawan, dia bawa saya balik ke NA. Saya first time masuk ke perjumpaan NA, Narcotics Anonymous. Dan kemudian saya pergi ke sebuah klinik ni, saya dapatkan rawatan metadon. Alright. Rawatan metadon ni mula-mula saya pergi tu sebulan tu okey, lepas tu saya jumpa doktor di klinik tu, saya tanya macam mana ni tuan, berapa lama saya boleh stop metadon. Dia kata oh tak boleh ni kurang-kurang 2 tahun. Jadi pada saya 2 tahun tu terlalu lama lah sebab saya tak nak dari segi peribadi lah, itu pilihan peribadi saya tak nak benda tu menjadi satu ambil sebagai ni sebab saya tak ada keyakinan apa semua. Jadi saya
Lepas 2 bulan saya berhenti sendiri dan alhamdulillah itu cerita 8 tahun 2 bulan yang lepas. Jadi sekarang ni saya dah 8 tahun 2 bulan bersih dan perjalanan dia macam tu lah. Mula-mula tu macam saya kata bila saya jatuh dan saya kembali orang bawa ke NA, saya tak faham kenapa penting untuk bersama dengan kumpulan sokongan. Alright, dan saya tak faham apa program ni sebab NA dia tidak ada orang kata apa dia kita atas pilihan sendiri. Alright, dan itu yang satu benda yang mula-mula agak susah untuk saya digest lah. Tapi berkat rakan saya yang seorang ni dia ajak saya, dia bawa saya pergi ke perjumpaan demi perjumpaan dan setelah saya rasa dekat ambil masa setahun jugalah saya kekal dengan perjumpaan dan saya mula melakukan program NA dan itulah sekarang ni saya masih lagi attend saya masih lagi menghadiri sekurang-kurangnya dalam seminggu saya attend satu perjumpaan NA. Alright, saya melakukan perkhidmatan dalam bahagian servis perkhidmatan NA. Alright, jadi message kalau saya nak kongsikan dia simple je lah. Alright, kalau kita nak lawan nak berhenti dadah senang je. Alright, tapi nak kekal bersih tu satu cabaran lagi. Kedua, kalau kita ingat dadah masalah utama, dadah tu bukan salah satu simptom saja dalam diri kita. Alright, dan untuk saya lah message saya yang saya nak sampaikan ialah pemulihan pada saya adalah satu perjalanan. Alright, pada saya bukan destinasi lah. Matlamat hidup saya adalah untuk kekal bersih. Jadi untuk kekal bersih ni saya tak perlu saya bukannya sampai satu peringkat saya akan cakap kat orang okey aku dah bersih dah bukan. Alright, saya nak kekal bersih sehinggalah saya mati esok. Alright, kalau esok saya dah meninggal dunia, kalau atas tu kalau keluarga saya boleh doakan dan dia orang ingat yang bahagian yang saya kekal bersih itu yang saya nak. Alright, sebab dalam perjalanan ini saya dah berjumpa semula orang kata perasaan orang kata perhubungan dengan Tuhan, alright, dari segi kerohanian dan saya dah macam saya kata semula menagih dulu saya punya ego cukup kuat, saya punya perasaan yang saya berkuasa ni amat kuat lah, tapi sekarang ni ianya kembali kepada okey, kalau saya nak bawa message yang penting saya sendiri kena betul. Alright, kalau saya nak bawa message pemulihan ni, alright, yang penting bukan saya cakap dan ajar orang, yang penting kalau orang datang dan tengok saya macam mana kehidupan saya. Adakah saya seorang yang orang boleh harapkan untuk bagi orang kata bantuan, bagikan sokongan. Jadi itu je lah Tuan Haji yang saya nak kongsikan. Terima kasih dekat atas ni dan kepada rakan-rakan di sana ingat kami ada di sini. Alright, kalau apa-apa bantuan satu hari nanti kita tak tahu umur kita panjang ke tidak, tapi insyaAllah saya doakan semualah dalam perjumpaan ini apa yang baik-baik saja. Alright, terima kasih tuan.